أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan belas ihsannya, diberikan kesempatan kepada kita untuk bersama dalam satu tempat yang baik, dalam satu majlis yang baik, di tempat yang baik, dengan niat yang baik. Mudah-mudahan menjadi asbab kita mendapat kebaikan di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah tabaraka wa taala. Saya muliakan para asatizah, para saf kepimpinan ahli jawatan kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita berada di satu tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang disabdakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam. Qala Rasul alaihi salatu wasallam, ahabbul biladi ila Allah masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha. Kata Nabi SAW, tempat yang paling dicintai oleh Allah di atas muka bumi ini adalah masjid-masjidnya, dan tempat yang tidak disukai oleh Allah adalah pasar-pasarnya. Tapi pasar dekat sini ada syarahan hadis lah. Disyarahkan ulama apa maksud pasar tu tak disukai oleh Allah. Bukan maksud umum, maksudnya pasar saja benci. Jadi kita pergi pasar je, kita pergi tempat maksiat, bukan macam tu. Ada dia punya syarahan dia. Cuma saya nak fokus pada poin yang pertama, iaitu masjid tempat dicintai oleh Allah. Dan sekarang kita ada dalam masjid, mudah-mudahan menjadikan kita ini orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Ini nikmat yang Allah berikan, yang mana semayang yang sama, rukuk yang sama, sujud yang sama, bacaan yang sama, panjang pendek yang sama. Beza dia adalah kita semayang sendiri dengan kita semayang berjemaah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran khusus kepada kita umat Muhammad, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih disebutkan, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah tafdhulu salatul fadhi bi 27 darajah kama qala. Nabi SAW kata, siapa yang semayang berjemaah, yakni semayang berjemaah ini, semayang berjemaah pahalanya melebihi semayang secara sendirian dengan 27 kali ganda pahala. Semayang yang sama, cuma beza dia jemaah dengan tidak jemaah, diberikan 20 kali ganda pahala. Cuma kita jangan bagi kiasan yang salah. Sebab pernah dengar sebelum ni ada orang kata, dia kata kalau semayang seorang dapat RM1 dan semayang jemaah dapat RM27. Oh, tak betul. Kalau dapat RM27, maksudnya orang masih lagi dalam was-was lah. RM27 beli apa? Makan kat kedai satu family, mamak pun paling tidak pun RM30. Ni sampai RM27 ni buat apa ni? Sikit sangat. Sebab salah compare kat situ, bukan betul, tak betul cara macam tu. Yang betulnya 27 kali ganda pahala, 1 kali ganda pahala seluas langit dan bumi. 27 kali ganda Allah berikan. Ini kepada siapa? Khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menyebutkan kelebihan umat Nabi Muhammad ada banyak kelebihan. Antara kelebihannya salah satunya apa? Iaitu sawabun azim li'amalil qalil. Pahala yang besar untuk amalan yang sedikit. Ini kelebihan umat Nabi Muhammad. Amalan kita sikit tapi diberikan pahala yang besar. Beza dengan orang dulu. Macam mana tuan-tuan yang rahmati Allah Ta'ala, ibu-ibu dengan ayah-ayah biasa dengar dah sebelum ni kisah dalam surah Al-Qadr, yang mana disebutkan
Nabi Muhammad SAW ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, umat terdahulu ada yang berjihad di jalan Allah, menegakkan kalimah Allah, mengangkat pedang selama 1000 bulan. Ada yang angkat pedang selama 1000 bulan, ada yang macam-macam lagi. Berperang berjihad di jalan Allah. 1000 bulan ni lebih kurang 83 tahun lah. Tuan-tuan, selama 83 tahun tu bukan tempoh umur dah, tempoh berperang. Maksudnya umur ni panjang lagi. Ini kisah umat-umat terdahulu, umur dia panjang-panjang. Macam Nabi Nuh alaihissalam. Wa kana yad'un nas ila Allah alf illa 50. Disebutkan Nabi Nuh alaihissalam itu berdakwah menyeru manusia kepada Allah selama 950 tahun. 950 tahun tu bukan umur dia. 950 tahun tu dia punya umur berdakwah dia. Maksudnya tempoh berdakwah 950 tahun, maksudnya umur dia lebih. Umat-umat terdahulu umurnya panjang. Nabi kata inna ma'ra ummati, umur umat aku ini baina 60 wa 70, antara 60 ke 70. Lebih itu adalah bonus daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah bagi. Jadi kami tak dapat buat macam mana orang-orang terdahulu buat ya Rasulullah. Depa dapat angkat pedang sampai 1000 bulan, kami nak buat macam mana Rasulullah? Maka turun wahyu Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr. Yani Habib bagi tahu, Allah berikan kepada kita ada satu malam Lailatul Qadar namanya, yang mana kalau kita ibadat pada malam tersebut, Allah gandakan pahalanya, yang mana dia dapat amalan malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau tuan-tuan bayangkan, setiap tahun ada Lailatul Qadar, maka setiap tahun dia dapat Lailatul Qadar, maka setiap tahun dia dapat 1000 bulan, 1000 bulan, 1000 bulan punya amalan, betapa banyaknya pahala dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan umat Nabi Muhammad. Kemudian insya-Allah kita isi pula masa bainal maghrib wal isya. Para ulama menyebutkan antara waktu 24 jam kita ini yang mana turunnya rahmat Allah antaranya bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya. Sebab tu orang dulu tu bila maghrib dia kunci pintu, tutup pintu, tak keluarlah ke mana. Jadi sepanjang saya nak main tadi pun, masa saya first time main sini. Tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala, saya first time, ni kali pertama saya singgah. Bukan kata surau, bukan kata masjid, kawasan ni pun saya first time. Saya tak nak lalu muka ni, walaupun dah lama duduk Johor ni. Lama tak lama lah, lebih kurang berapa tahun lah, tak ingat lah. Adalah dalam 7-8 tahun duduk sini. Tapi itu pun saya tak nak lalu kot ni, sebab tak ada hajat, kan? Jadi tak ada apa-apa yang menyebabkan saya main kot ni. Masa sepanjang saya nak lalu tadi, nak sampai sini, daripada Taman Tampoi Utama nak sampai sini tu, kan banyak lalu kedai-kedai. Kan nak maghrib dah ni, tapi tengok makin ramai kedai. Saya pun sangka baiklah buka puasa kot. Kan kita pun nak fikir tak elok pun, tapi tak boleh. Saya kata dahsyat pokok ni. Hari-hari buka puasa. Kan hari-hari tak buka. Waktu tu. Waktu tu orang dulu cukup jaga. Masa saya di Hadramaut, di Tarim kat Yaman, setiap kali bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya, tak ada orang kat luar. Sama ada orang tu dekat masjid, atau dekat surau dia pun dipanggil masjid, ataupun dekat ma'had-ma'had, yakni pondok-pondok, ataupun dekat rumah. Tak ada yang duduk kat luar. Kan lepas isyak sekarang nak buat apa-apa buatlah. Kita pun boleh macam tu sebenarnya. Nak makan pun boleh, nak makan dengan family lepas isyak pun boleh sekarang. Kenapa nak pergi kadang-kadang tu dekat nak maghrib tu 7 pergi. Lepas pukul 7 pergi makan apa semua, nanti dia akan bawa, maksudnya dia akan membawa kita berlanjutan masa tu, dan wa'iyadzubillah boleh tertinggal solat maghrib. Bukan kita tuduh, tapi boleh membawa benda tu. Tengah nak makan nasi, nak order lepas makan, bukan terus bangun, relax kejap. Jenuh hak kena serokok pula, lepas makan pergi serokok dulu, bukan kita tak tahu. Dia gian lah lepas makan nak serokok, pergi serokok dulu, tera-tera tu dah order ayak sejuk apa semua, kena pula kopi panas. Nak kena TO panas pula. Dah baru nak tiup TO panas, orang bang isyak dah.
macam tu tuan-tuan. Jadi kita tak mau macam tu, dah takut jadi macam tu. Ni tuan-tuan dan rahmati Allah Taala. Dan kemudian insya-Allah kalau diberikan rezeki oleh Allah Taala, kita semayang Isyak pula berjemaah. Isyak secara berjemaah, Allah Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang khusus tentang Isyak berjemaah ini. Apa kata Rasulullah SAW? Man shallal Isya fi jamaah faka'annama qama nisfal lail. Siapa yang semayang Isyak secara berjemaah, bagi dia pahala umpama dia bangun separuh malam. Wa man shalla subuh fi jamaah. Siapa yang semayang subuh berjemaah, faka'annama shallal laila kullah. Seumpama dia itu dapat pahala sembahyang seluruh malam. Kita nak bangun buat sembahyang seluruh malam, nak sembahyang separuh malam ni, benda tu agak berat. Tapi saya yakin insya-Allah mungkin ada dekat sini. Ni saya cakap untuk diri saya sendiri, kadang berat. Nak bangun tahajud 2 rakaat tu pun kadang-kadang wah cengkang mata kan. Tapi nak kata benda tu berat. Tapi ulama-ulama, tok-tok guru kita, orang lama-lama ni yang dah biasa, ayah-ayah yang biasa duduk baik masjid ni, lain cerita. Sebab dah jadi rutin, dah jadi satu benda yang Allah bagi karamah, kebiasaan pada yang orang yang dah biasa duduk sembahyang tahajud ni. Dia takkan tinggal punya. Dia beza dengan orang yang baru nak start. Sebab tu Nabi SAW ajar kita step by step. Ulama ajar kita step by step. Kita ni jangan kelang kabut, bersegera, tapi jangan kelang kabut. Allah sebut dalam Al-Quran, bersegera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Nabi Allah kata, bersegeralah kamu pergi, yakni menuju kepada wasari'u ila maghfiratin, kepada pengampunan Allah, kepada pengampunan Tuhan. Bersegera balik kepada Tuhan, bersegera pergi kepada syurga. Bersegera ni maksudnya jangan tangguh-tangguh. Contohnya plan kan, baru ni kan masuk awal tahun Ma'al Hijrah. Bila masuk awal tahun Ma'al Hijrah, masuk awal Muharram, apa azam tahun baru awak? Saya berazam tahun baru saya, insya-Allah tahun depan saya nak start tahajud. Tahun baru masuk, tahun depan dia punya, tak boleh lah macam tu. Maksudnya menangguh-tangguh. Kita tak mau tangguh, jangan tangguh, malam ni start. Itu maksud, jangan kena bersegera, tapi jangan kelang kabut. Orang Kedah kata kelang kelibut. Dia jangan kelang kelibut, jangan duk buat jatuh marwah gitu. Relax, cool, ikut stepnya. Saya semangat. Malam ni saya nak bangun buat 100 rakaat. Tuan-tuan percaya tak? Hak itulah kali pertama dan kali terakhir dia sembahyang tahajud. Dia sebab apa? Sebab dia kelang kabut, nanti dia akan datang bosan. Ulama ajak satu-satu. Kita kalau pergi jumpa dengan tok-tok guru mana-mana nak ambil ijazah zikir ke selawat, biasa tok-tok guru kata selawat dulu, selawat 100 hari cukup, 100 kali cukuplah sehari. Takkan 100 ya. Macam tak puas ya. Tasbih baru beli, baru tempah daripada batani ni. Tasbih ada 1000 ni. Bukan kat tangan dah, lilit kat tengkuk dia. Ini mana cukup dia kata. Paling tidak 200 lah paling tidak. Tok guru kata 100. Hang tak duk sembang lah 3 kali pun kadang-kadang selawat tak betul lagi. Buat sesuatu. Dia buat kelang kabut, malam tu buat 100. Esok tak buat dah. Bini tanya, bang, tak buat dah tahajud bang? Semalam dia buat. Cukup lah tu, semalam aku dah buat qada sebulan punya dia. Jadi akan jadi problem bila terlalu kelang kabut. Maka kita lihat ulama-ulama dulu Allah berikan kelebihan kepada mereka. Ini disebabkan tarbiyah Rasulullah SAW. Tuan-tuan kenal satu orang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Uthman ibni Affan alaihi ridwanullah tabaraka wa taala. Siapa Sayyidina Uthman? Khalifah Rasulullah. Nah, ini khalifah yang ketiga, sahabat Nabi dan juga menantu Nabi, 2 kali jadi menantu Nabi. Sebab apa dia dipanggil Zunnurain, yang mendapat 2 cahaya. Yang punya 2 cahaya mata, yang bukan 2 cahaya mata pula, yang punya 2 cahaya. Sebab apa? Sebab yang pertama berkahwin dengan Sayyidatina Ruqayyah, lepas meninggal Sayyidatina Ruqayyah berkahwin pula dengan Sayyidatina Ummu Kulsum. Dia kahwin dengan 2 orang anak Nabi. Bukan kahwinkan sekali, maksudnya lepas meninggal kakak dia kahwin dengan adiknya pula. Sayyidina Uthman, satu orang sahabat Nabi yang mulia, yang masya-Allah. Dia ni Nabi SAW pernah sebut pada sahabat-sahabat, para malaikat, yakni malaikat rahmat itu segan dengan Sayyidina Uthman bin Affan. Segan ni maksud kita segan ni, segan yang kita faham lah, iaitu macam malu. Segan. Dia bukan segan bahasa Kedah. Kalau kampung saya Kedah, segan tu maksudnya balok dia. Dia pemalas. Tu beza ke situ. Kan kita pipi, hang ni segan lah. Pilah buat kerja. Jangan bangga pula. Dia puji aku ke? Tak, dia tengah kata kat hang.
Segan tu maksudnya malas lah kan. Jadi segan yang kita faham kat sini adalah malaikat macam jadi malu Allah dengan dia, malu gitu. Lalu sahabat tanya Rasulullah, apa sebab dia? Apa sebab malaikat rahmat segan dengan Sayyidina Uthman bin Affan ni? Kata Nabi SAW, Innal Uthman, sesungguhnya Uthman ibn Affan setiap malam sembahyang tahajud satu rakaat 30 juzuk Al-Quran dibaca dalam satu rakaat. Ini subhanallah. Kadang-kadang benda ni saya cerita terus terang lah, tak apalah saya terang. Sebab dulu saya pernah ceramah kat tempat, kat kuliah tu tempat. Macam benda ni lah saya terang. Lepas kuliah subuh ada orang main jumpa saya, dia kata, Ustaz, kalau baca Quran nak dapat sejuzuk tu pun paling tidak 2-3 jam dia kata. Jadi kalau 2-3 jam macam mana dalam tahajud tu boleh habis 30 juzuk? Impossible dia kata. Impossible pasal dia pakai otak dia. Dia pakai dia punya kefahaman dia. Tak sama. Jangan kata bab Quran, saya kata bab lain. Tuan-tuan ada 2 orang, A dengan B, Haji Mat dengan Haji Abu, contoh. Tiada kena-mena dengan nama di sini ya. Jadi Haji Mat dengan Haji Abu ni 2 orang. Diberikan masa dan tempoh. Okey, Haji Mat diberikan sejam, Haji Abu diberikan sejam untuk buat satu benda. Buat satu kerja. Haji Mat diberikan satu kertas untuk tulis berkenaan dengan apa-apa, salin daripada buku. Haji Abu pun diberikan satu kertas untuk salin daripada buku yang sama. Pen yang sama, dari satu pen daripada jenis yang sama. Sama aja. Tapi selepas sejam takkan sama kuantiti yang ditulis sebab kebolehan masing-masing dan juga berkat waktu masing-masing. Ada orang dalam masa sejam dia boleh buat banyak kerja, ada orang dalam sejam dia boleh buat satu kerja, ada orang dalam sejam tak boleh buat kerja apa. Ada orang dalam sejam dia boleh siapkan macam-macam, dia boleh buka tayar kereta, boleh buka enjin kereta, pasang balik dalam masa sejam. Ada orang dalam masa sejam tak boleh buat apa, Menyembang. Hantau tak baru ni masa ni sebut cerita benda tak ada Allah tuju pun menyembang. Habis sejam. Tak sama. Ini Al-Quran. Benda tu tak ada boleh tahu masuk akal. Tuan-tuan, zaman kita pun ada. Tuan-tuan pergi ziarah di madrasah Tafiz. Kalau ada anak-anak cucu-cucu kat Tafiz kan tanya, kan kita ada sijil paling tinggi kat madrasah Tafiz, dia panggil sijil syahadah. Syahadah Quran. Jadi syahadah Quran ni mereka kena baca Al-Quran secara hafal dalam satu hari 30 juzuk. Start daripada pagi asar habis. Ini tak pelik, benda tak mustahil. Tapi saya nak bagi tahu kenapa dia buat benda tu, sebab merasakan nikmat dengan Al-Quran. Ini semua rasa nikmat dengan Al-Quran ini, rasa nikmat dengan ibadat, rasa nikmat dengan semua benda ini, ada satu benda di sebalik tu yang saya cuba sampaikan pada tuan-tuan yang dirahmati Allah, ibu-ibu dan ayah-ayah. Iaitu di sebalik apa yang nikmat yang mereka rasa, kelazatan dan kemanisan dalam apa yang mereka buat itu, di sebaliknya adalah kerana kuatnya ta'alluqnya, sangkutnya hati mereka dengan cinta kepada Rasulullah SAW. Apa sebab? Macam mana saya boleh dapat jawapan macam tu? Macam mana saya boleh tiba-tiba buat conclusion macam tu? Bukan saya yang buat. Ini disebutkan oleh banyak alim ulama kita dalam syarahan hadisnya, dalam syarahan kitab-kitab, dalam syarahan Al-Quran, tafsir dan sebagainya. Sebab dalam Al-Quran Allah sebut, dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran juzuk yang ketiga, Allah sebut dalam satu ayat yang jelas, ba'na'udzubillahi minasyaitanirrajim, qul in kuntum tuhibbunallah. Allah katakan wahai Nabi Muhammad kepada semua, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu cintakan Allah, fattabi'uni, kamu ikut aku. Kalau kamu mengaku kamu cinta Allah, kamu declare kamu orang yang cinta Allah, kamu dakwa kamu orang yang sayang Allah, fattabi'uni, ikut aku, yakni ikut Nabi Muhammad. Apa kamu akan dapat selepas itu kalau kamu ikut Nabi Muhammad? Yuhibbukumullah, Allah cinta kamu lepas itu. Allah, kalau Allah cinta kepada kita, apa yang kita akan dapat? Bila Allah dah cinta, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah akan ampunkan dosa kamu. Yang ni yang kita nak, tuan-tuan dan puan Allah Ta'ala. Baik tuan-tuan, baik saya, kita banyak dosa dan maksiat tuan-tuan. Baik orang puji kita macam mana, orang respect kita macam mana pun, yang tahu kita Allah Ta'ala.
Orang tuan-tuan mungkin nampak saya sebagai satu orang ustaz yang berceramah dekat depan. Tuan-tuan mungkin kata, Masya Allah, ni orang saya dapat respect, dapat hormat orang. Tapi yang tahu diri saya dan Allah Ta'ala, dosa saya, kegelapan saya, kotornya hati, itu Allah saja yang tahu. Dan kalau Allah buka aib kita, tak ada orang pun nak kawan dengan kita. Wala'iyadzubillah. Orang nak salam dengan kita pun tak mau. Tak ada orang nak dekat dengan kita pun kalau Allah buka aib kita. Kotor hati ni. Tapi kita nak satunya, masuk syurga Allah, yakni redha Allah Ta'ala sebenarnya. Sebab dapat redha memang masuk syurga punya. Tapi nak dapat redha Allah tu kena dapat pengampunan Allah. Nak dapat pengampunan Allah ni, Allah dah bagi jawapan dah ni. Jawapan dia, fattabi'uni, ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma bab dalam ittiba'. Ittiba' maknanya ikut Nabi Muhammad ni pula. Dia punya step dia. Dia tak boleh macam tiba-tiba ikut orang tu, ikut orang ni. Dia tak boleh. Kita mengikut ni, dia kena datang dalam keadaan satu benda ikut, mesti ada benda lain kat belakang dia. Apa sebelum dia itu? Sebab qablat ittiba' al-mahabbah. Ulama kata sebelum ikut adalah cinta. Maksudnya bila cinta, nanti dia akan datang perasaan untuk nak ikut dah. Tuan-tuan tengok hari ni banyak orang ada yang ikut artis. Ada anak muda kita, dia peminat pemain bola tu sampai rambut kalau potong pun ikut gaya pemain bola. Saya nak Muhammad. Kalau ikut artis ni pakai macam ni, dia pun pakai macam tu. Kira nak sebab apa? Sebab minat. Minat tu ditarifkan maknanya cinta lah tu, suka lah. Cinta, suka, sayang, itulah cinta ni. Jadi bila dia minat baru dia ikut. Dia takkan ikut orang dia tak minat. Orang muda, orang perempuan sekarang bila pakai tudung. Dulu pakai tudung tak je. Sekarang tak dah, dia pakai tudung. Tudung Nilofa contohnya. Contohlah. Sebab Nilofa kan buat tudung, so dia pakai tudung Nilofa. Tudung yang sama, tutup kepala yang sama. Harga mahal nak mampu kan? Dia pakai tudung Nilofa. Dia tak pakai tudung macam Wan Maimunah. Sebab dia tak minat Wan Maimunah, kan? Wan Maimunah saya kenal kan, pasal pelakon lama. Kan? Wan Maimunah, Fazal Nawi tu bisa tengok dulu kan. Lah jangan tengok lah. Jadi dia tak ikut. Kenapa tak pakai tudung macam Wan Maimunah? Ni contoh saja ni. Saya bukan kata kat siapa-siapa. Sebab dia tak minat. Dia minat pada Nova. Jadi sebab ada minat, maka dia akan ikut. Jadi nak kena ada minat dan cinta kepada Rasulullah, barulah akan datang rasa ikut. Okey, baik. Macam mana pula nak dapatkan cinta tu? Yang ni ulama susun lagi step ni. Ulama nak ajak kita, nak tolong susun kita, bagi kita mudah. Kita just ikut je, follow the flow je. Lalu disimpulkan lagi, sebelum cinta ada satu lagi, qabla al-mahabbah al-ma'rifah. Ini disebut dalam pepatah kita, sebelum cinta kenal dulu. Sebab tu ada menyebutkan tak kenal maka tak cinta. Macam mana nak cinta Nabi Muhammad, kenal pun tidak. Kenal dulu. Ini kita nak kena kenal ni, kita jadi satu benda. Kalau kita muhasabah, saya sendiri dan juga tuan-tuan semua, cuba kita muhasabah. Kalau satu-satu orang nanti, orang non-Muslim tanya kat kita pasal Nabi, jam juga. Kalau hak ni tak apa nak tanya apa? Saya nak tanya sikit pasal you punya Nabi. You dah tahu, you mau tahu pasal Nabi ya? Sekejap you jumpa itu imam power. You tak tahu ke? You sendiri tak tahu ke pasal you punya Nabi? Sini orang Islam kan kata, you sendiri pun tak kenal you punya Nabi, macam mana ni? Jadi kat situ kita down, kat situ kita lemah. Pasal itu tak dapat kelazatan, tak dapat kemanisan dalam ikut Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Sebab kenalnya kurang. Tak, saya kenal Ustaz. Kenal. Nabi tu siapa? Cerita sikit. Dia ni kira Nabi ya. Takkan hak tu ya. Dia kira Nabi lah. Dia bini berapa orang tak tahu. Kira ada lah. Dia anak 7 orang. Hak tu saya hafal pasal ada lagu. Kan? Lepas tu dia kata macam tu lah. Masa tu dia beranak kat Mekah, meninggal kat Madinah kot. Kod dia. Jadi kat sini kenal tak apa nak kenal lah orang kata. Tuan-tuan bayang, bagi contoh lah, tuan-tuan nikah. Saya ada isteri, tuan-tuan ada isteri. Tuan-tuan ada isteri, ibu-ibu pun ada suami. Bayangkan kalau orang tanya, kenal suami awak dah berapa tahun kahwin? Dah 20 tahun kahwin. Awak kenal lah isteri awak ni? Kenal. Memang kenal betul lah. Kenal hati budi lah. Susah, senang, duka bersama semua lah. Cerita sikit pasal isteri awak ni, dia suka makan apa?
Makan dia semua makan. Dia suka pakai baju apa? Oh, ikut dan lah, mana dan pakai. Kalau dan tak pakai baju. Jadi macam kita pun kenal tak kenal ni. Kalau kenal betul, selalunya orang perempuan lah, dia tahu suami dia suka makan apa, suami dia suka apa, baju warna apa, beg apa, dia suka, hobi dia suka apa, semua dia tahu dia. Sebab apa? Sebab dia sayang. Jadi mesti dia kenal apa je. Bila dia kenal, dia tahu satu-satu. Tapi dengan Nabi Muhammad ni kita dah fail dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fail kat situ. Jadi nak dapatkan kenal pula macam mana? Nak dapatkan kenal pula, sebab itulah fadzakir inna fatidz-dzikra. Sebab tu diberikan peringatan, kerana ingatan itu inna fa'atidz-dzikra sangat-sangat memberi manfaat, iaitu nak kenal Nabi Muhammad dengan banyak mendengar kisah Rasulullah, banyak membaca sirah nabawiyah, banyak membaca sirah Rasulullah. Ada orang kurang mau dengar sirah Rasulullah, dia kata kita pentingkan akidah, kita pentingkan, ya itu semua penting. Jangan lupa akidah yang kita mengaji itu, sahibul akidah, ilmu akidah yang kita belajar itu adalah merujuk kepada Rasulullah SAW. Mengaji akidah Rasulullah tapi tak kenal siapa Rasulullah. Mengaji kitab hukum hakam, ya, tapi kena ingat hukum hakam itu sandaran dia balik kepada Rasulullah juga. Jadi kena tahu dan cinta Rasulullah SAW. Jadi sebab itulah kita nak dapatkan cinta, nak dapatkan tadi tu, iaitu banyak mendengar kisah Nabi, banyak akan membaca surah Rasulullah. Akhirnya dapatlah kenal. Bila dah kenal, maka datanglah cinta. Bila datang rasa cinta, akan datang rasa nak ikut. Bila kita dah ikut, kita akan dapat benda yang besar lagi, iaitu maghfirah, pengampunan Allah kepada kita, dan diberikan syurga yang tertinggi bersama dengan Rasulullah SAW dalam syurga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah bila nanti kita kan, bila masuk Muharram ni, habis Muharram masuk Safar, Rabiul Awal. Time tu kan ramai orang sambut Maulid Nabi apa semua. Akan jadi pertelingkahan. Pelik masyarakat. Tak habis-habis. Benda tu, benda yang orang dah bahas, tok-tok guru kita dah bahas beratus tahun, bahas lagi. Dah settle lah, bahas lagi. Benda yang sama. Salam Muhammad tu boleh ke tak boleh apa semua. Orang ni, terutamanya orang Johor lah kena teruk. Sebab orang Johor kan kalau Maulid kan panjang ni. Sampai berbulan-bulan. Orang di hujung sana dekat negeri Pasir Berdengung sana, dia jauh, dia tak suka kita punya ni, jiran dengan negeri saya dulu. Jadi dia memang tak suka. Tak suka tu saya tak ada masalah. Benda tu tak wajib. Siapa yang kata Maulid tu wajib, memang pelik lah. Tak wajib. Kita sendiri pegang tak wajib. Tapi apa sebab masa kita buat? Ini sebagai tanda nak zahirkan rasa cinta pada Rasulullah. Kenang Rasulullah. Itu sahaja. Sebagai tanda kegembiraan kepada Rasulullah. Tuan-tuan tahu dalam hadis Sahih Muslim. Hadis Sahih Muslim. Nak cerita pasal cinta Nabi Muhammad ni, nak cerita pasal Sahih Muslim tu. Hadis Sahih Muslim dulu ada satu cerita, kisah yang mana dikatakan Sayyidatina Suwaibah, pembantu kepada Abu Lahab. Bila Sayyidatina Aminah melahirkan Rasulullah SAW, alaihim radhiyallahu, dia datang berlari jumpa tuan dia. Wahai tuanku Abu Lahab, wahai tuanku Abu Lahab. Aminah melahirkan anak, kau dah dapat anak saudara. Laki ke perempuan? Laki-laki. Laki-laki zaman tu punya seronok lah. Dapat anak laki-laki. Kalau dapat anak perempuan, dia tak berseronok zaman tu. Sebab pemahaman jahiliah. Dapat anak laki-laki, seronok dia. Abu Lahab waktu tu bagi hadiah, aku bebaskan kau wahai Suwaibah. Dibebaskan hambanya kerana seronok dengan lahirnya Rasulullah. Kemudian dikatakan disembelih 100 ekor unta. 100 ekor unta. 1 ekor unta zaman tu macam mesti zaman kita. 100 ekor unta. Jadi dia sebelah sebab seronok. Tapi kita tahu kan, dialah orang yang kuat menentang Rasulullah selepas itu. Nak bagi tahu bahawa yang mulanya baik tidak semestinya akhirnya baik, tapi yang mula jahat tidak semestinya akhirnya jahat. Sayyidina Umar pun bawa pedang nak pergi bunuh Rasulullah, tapi jadi orang yang paling dekat dan kuburnya di samping Rasulullah SAW. Jadi Sayyidina Suwaibah dibebaskan. Berkat benda tu, selepas sahaja meninggalnya Abu Lahab, bila Abu Lahab meninggal, mati dah. Waktu tu Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, siapa nama dia? Satu orang sahabat bapa saudara Nabi tak silap saya, Abbas bin Abdul Muttalib, bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Ustaz, mimpi tak boleh buat hujah Ustaz. Mimpi tak boleh buat hujah. Ini mimpi-mimpi ni mengarut ni, semua ni mimpi ni pelik. Yalah.
Betul. Kita dekat sini bukan cerita pasal hukum. Tuan-tuan. Hujah-hujah ni sebenarnya mimpi tak boleh buat hujah hukum. Tapi boleh buat satu orang panggil pembakar semangat, dorongan untuk amalan. Hukum tak boleh ambil benda mimpi. Walaupun dia hebat mufti macam mana pun. Melainkan Nabi SAW lah. Ni ke mana tahu tiba-tiba kat sini kan. Ustaz mana-mana ke atas saya sendiri ataupun member tuan-tuan. Semalam aku mimpi jumpa Nabi SAW. Contoh dia kata, Allah seronoknya kau, itu nikmat kan. Tuan-tuan pun ikut tuan-tuan lah. Tuan-tuan nak percaya boleh, tak percaya pun boleh. Percaya tak jadi kafir, tak percaya pun tak jadi kafir. Tak ada masalah. Sebab bukan wajib percaya. Tapi tuan-tuan percaya dia. Yang tu tuan-tuan membenarkan. Oh Masya Allah, awak mimpi Nabi, bagusnya. Nanti kongsilah amalan untuk mimpi Nabi. Dia pun kata, apa Nabi cakap kat awak dalam mimpi tu? Nabi cakap kat aku, lepas ni dia tak payah sembahyang subuh dah. Tuan-tuan dengar-dengar yang tu, Allah, betul ke benda tu? Tapi bukan semualah, akunya. Dia seorang je tak sembahyang subuh, hak dia kena sembahyang. Dia yang tu dia ubah hukum. Tak boleh dah. Ataupun buat hukum baru. Nabi bagi tahu kena tambah satu sembahyang lagi. Pasal law ni Covid ni. Nabi bagi tahu bukan 5 waktu dah, 6 waktu. Tambah satu sembahyang lagi. Dia buat itu semua hukum. Tapi kalau sekadar cerita saya bermimpi, ada orang bagi tahu kat saya jaga niat, jaga amalan, itu tak ada masalah. Jadi Sayyidina Abbas mimpi jumpa dengan Abu Lahab. Minta maaf kalau saya silap, tak silap Sayyidina Abbas. Jadi mimpi jumpa Abu Lahab. Dia tengok Abu Lahab, dia tanya pada Abu Lahab, apa yang Allah buat kepada engkau selepas kematian kau? Ini ada. Bahkan ini direkodkan dalam khutbah kita pada bulan Maulid tahun lepas, dalam khutbah Johor punya. Kalau cek balik boleh ada. Hadis tu, hadis tentang tu. Jadi dikatakan, apa yang Allah buat kepada hang lepas hang mati? Dikatakan Allah menyeksa aku dan berikan azab kerana aku lawan dengan Muhammad. Walakin tetapi diringankan azab aku setiap hari Isnin kerana aku pernah bergembira dengan lahirnya Muhammad. Dan keluar air daripada jari-jariku, aku dapat minum air daripada jariku kerana aku pernah gembira dengan lahirnya Muhammad. Dengan hadis ini, satu orang imam, satu orang ulama, Al-Imam Al-Hafiz Az-Zamsuddin Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam satu syairnya, in kana hadza kafiran jaa dhimmahu wa thabat yadahu fil jahim mukhallada. Kalau satu orang kafir yang jelas dosanya dan telah tetap Allah tentukan dia berada dalam neraka selama-lamanya, yukhaffif anhu lis-surur bi Ahmada, diringankan azabnya pada setiap hari Isnin kerana gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Fama dhannu abdul ladzi tula umri bi Ahmadi masrura wa mata muwahhida. Maka apa pandangan kamu tentang satu orang yang Islam, hidup dalam tauhid kepada Allah, gembira dengan Nabi Muhammad? Kalau kafir, Abu Lahab yang kafir diringankan azab kerana gembira dengan Rasulullah. Ini kan pula kita yang Islam gembira dengan Rasulullah. Tapi nak dapatkan gembira dengan Rasulullah itu kena dapat cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala, kisah-kisah nak cerita pasal kisah-kisah itu banyak. Bahkan tuan-tuan sendiri pernah dengar macam mana sayangnya, kasihnya sahabat pada Rasulullah, macam mana kasihnya Rasulullah pada sahabat, macam mana kisah cinta antara isteri Nabi kepada Rasulullah, antara anak, antara keluarga Nabi pada Rasulullah, antara umat kepada Rasulullah. Itu semua kisah-kisah yang tuan-tuan boleh simpulkan. Saya mungkin tak dapat sebutkan semua. Mungkin insya-Allah kalaulah ada jodoh dan rezeki, saya mungkin boleh sebut dan kisah-kisah itu pada waktu lain insya-Allah taala. Tapi tuan-tuan pun boleh tengok ataupun boleh kaji, boleh buka mana-mana kisah-kisah yang tuan-tuan boleh baca berkenaan dengan kisah cinta ini. Banyak kisah cinta dengan sahabat macam mana Nabi, tuan-tuan, kalau makan hatta ada sebiji kurma, kalau ada sahabat dia, Nabi duduk sebelah, Nabi sanggup kerat dua bagi sahabat. Allah, ini satu kasih sayang antara Nabi dengan sahabat. Kerat dua bagi sebiji kurma. Kalau kita dah buh dalam mulut semua, kemam sampai habis, tak mau bagi kawan makan ni kan? Beza. Ini kasih sayang Rasulullah ajak. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bahkan kasih sayang inilah sebenarnya bila kenapa penting sebut pasal cinta Nabi Muhammad? Bila orang dah kenal, dah cinta, nanti setiap daripada amalan dan perjalanan hidup dia selepas itu berpandukan Rasulullah saja. Apa yang dia buat, dia fikir, aku nak buat ni Rasulullah redha ke tidak, betul ke tak apa aku buat ni, sama tak apa yang Nabi ajak, semua dia akan fikir.
Sebab tu disebutkan dalam satu syair, katanya apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa nama ni? Nasim habbat alaina min himal Mustafa. Nasim fiha al-hana fiha ad-dawa wa shifa. Telah datang hembusan angin kepada kami. Hembusan angin tu datang daripada pangkuannya Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Datang dari Nabi Muhammad. Bukan maksudnya Nabi hembus angin, tidak. Maksudnya itu datang satu perasaan lah, rindu. Datang perasaan hembusan angin itu dalam datang dengan kerinduan dan kebahagiaan. Dalam hembusan angin itu adanya penawar segala penyakit. Bisyammiha yaslihadh dhahir lana wal qafa. Menghirup angin itu dapat menenangkan dan membaikkan segala penyakit zahir dan batin kami. Ya bakhtiman kullin nabi, dan bahagianya orang yang mengikut nabi dalam setiap masa. Jadi kita nak buat ibadat lepas tu, bayangkan kemanisan iman tu dapat dirasai disebabkan telah mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Ini yang ulama ajar kita. Nak buat 100% tak mampu, tapi jangan tinggal semua. Buatlah paling sedikit pun, nanti akan dapat manisnya cinta dekat situ. Macam ulama kita dulu-dulu tuan-tuan, Syekh Abu Bakar bin Salim yang sembahyang subuh menggunakan wuduk isyak selama 40 tahun. 40 tahun sembahyang subuh guna wuduk isyak, tuan-tuan Allah Taala. Kita maghrib dengan isyak pun wuduk lain-lain. Ini ulama kita bukan suruh tahan, jangan tahan sampai sakit tak. Maksudnya kat situ malam ni dia ibadat, itu makna dia. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita insya-Allah. Allah beri rahmat kepada tuan-tuan dan Allah Taala. Allah berikan sakinah, rahmah, keampunan dan juga ketenangan pada semua jemaah masjid ini insya-Allah. Seperti mana dengan namanya Raudhatul Jannah, taman syurga, maka masukkan kami dalam taman syurga insya-Allah. Masukkan kami dalam syurga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Dan jangan sampai siapa-siapa pun pada malam ini yang melangkah keluar daripada masjid ini melainkan kau telah campakkan rasa cinta kepada Rasulullah ya Allah. Jangan kau keluarkan siapa-siapa pun daripada masjid ini pada malam ini melainkan kau telah penuhkan hati kami dengan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sahabat, ulama dan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jangan kau keluarkan melainkan kau telah ampunkan dosa kami ya Allah. Jangan kau biarkan malam ini berlalu kepada kami melainkan kau masukkan nama kami ke dalam pintu syurga-Mu ya Allah. Masuk syurga bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam sallallahu alaihi wasallam wa ala wasallam. Alhamdulillah bil alamin. Mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, tersalah bicara, terkurang adab, terkurang sopan dengan ibu-ibu dan ayah-ayah. Kok saya punya bahasa tadi tu kadang-kadang saya punya logat dia tak terkawal sikit walaupun duduk lama. Kalau ada yang terasa, kalau ada yang kecil hati, mohon maaf sangat-sangat. Mudah-mudahan dapat jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.